نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Ta'ala. Pada malam ni kita sambung dalam tajuk Ghazwatul Khaybar, peperangan Khaybar. Yang lepas kita dah masuk mukadimahnya. Pada malam ni kita sambung lagi. Khaybar ni adalah satu peperangan yang unik, yang merupakan marhalah yang baru dalam metod ataupun siri-siri peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari sedak daripada perang Badar, Uhud, perang Khandaq, biasanya peperangan Nabi ni berbentuk defensif, ya, berbentuk pertahanan, berkawal dan berkubu daripada serangan musuh. Tetapi dalam perang Khaybar, yang menjadi penyerangnya ialah tentera Islam. Jadi ini adalah marhalah yang baru, yang sebelum ini tidak dilaksanakan oleh Nabi. Dia setelah berlakunya perang Khandaq, Nabi diarahkan oleh Jibril untuk terus menyerang kubu Quraizah. Ya, itu kita kata sejurus daripada peperangan Khandaq lah. Itu salah satu antara taktik penyerangan. Tetapi yang Khaybar ni kira peperangan barulah. Kalau yang Bani Yahudi yang diserang Quraizah tu disebabkan pengkhianatan mereka. Jadi inilah marhalah yang baru yang perlu kita ketahui beberapa strategi. Jadi strategi perang ni dia macam-macam. Ada masanya Rasulullah tak benarkan tebang pokok, ada masanya Nabi mengarahkan tebang. Jadi di sana ada pembacaan politik yang perlu dilihat bersesuaian dengan kaedah-kaedah dan juga keadaan. Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibn Hibban meriwayatkan daripada cerita Buraidah Ibnu Al-Khasb. Katanya pada hari peperangan Khaybar, Abu Bakar mengambil bendera menjadi ketua pasukan penyerang. Dia jadi komander. Beliau kembali tanpa menawan kubu itu. Besoknya Umar pula mengambil bendera. Umar juga tidak berjaya menawannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan berikan bendera ini kepada orang yang akan diberi kemenangan di tangannya oleh Allah. Dia mengasihi Allah dan Rasulnya. Semua para sahabat tertanya-tanya sesama mereka, kepada siapakah yang akan diberikan bendera oleh Rasulullah. Jadi tuan-tuan, mula Nabi hantar Abu Bakar. Abu Bakar ni bukan calang, walaupun dia seorang yang agak lembut hati. Bukan lembut tubuh badan macam sotong tu. Dia lembut dari sudut perasaan dan hati dia. Dia mudah menangis, dia mudah tersentuh. Tapi kalau perang, dia adalah orang yang agak hebat di dalam perang. Tak berjaya. Abu Bakar tak berjaya. Diberikan pada Umar. Umar semua orang faham, kenal dia. Dia kira kalau kita nak faham lebih kurang maknanya
kata apa? Gangster zaman jahiliah. Gangster zaman jahiliah. Dia panggil apa dia? Ketua kapur dusun dah. Samsing kapur dusun. Zaman jahiliah tu Abu Umar ni kira Samsing kapur dusun. Nak mudah faham tak? Bila dia Islam, dia boleh berhijrah seorang diri. Dia hijrah seorang diri tu. Bukan sembunyi-sembunyi. Ya, tetapi declare. Dia kata siapa nak tahan Umar tengah jalan, pergi lah. Kalau rasa-rasa dia nak tinggalkan bini dia jadi janda, anak dia jadi yatim piatu, mak bapak dia ketiadaan anak, silakan jumpa Umar kat tengah jalan. Tak ada seorang pun yang pergi menghalang jalan Saidina Umar. Takut. Hebatnya Umar ni tak. Kalau dia naik kuda tu tinggi dah. Badan dia tegak dan tinggi. Itu dah. Kalah tak? Tak boleh menang. Tak boleh nak tembusi kubur Yahudi Khaybar ni. Sebab Khaybar merupakan kubur terakhir Yahudi. Selepas Bani Mustalak, Bani Quraizahnya, Bani Nadirnya, Bani itulah, melarikan diri, dia bertapak di Khaybar. Dan daripada Khaybar inilah mereka melancarkan perang Saraf. Sebab tu berlakunya perang Khandaq sebelum ni. Rupanya mereka dah siap-siaga dah dengan kubu-kubu yang agak kuat, benteng-benteng yang kuat. Gitu ya. Jadi hantar Umar pun surrender. Maka Nabi kata, esok aku akan serahkan bendera ni pada seorang yang cintakan Allah dan Rasul. Jadi perform dia kena ingat kecintaan pada Allah dan Rasul. Itu merupakan prasyarat kemenangan. Jadi Islam dia bergerak di atas dasar pertolongan Allah Ta'ala. Bermakna wajib dia mencintai Allah dan Rasul. Kita lihat banyak siri-siri peperangan yang dimenangi oleh umat Islam atas dasar ketapatuhan mereka pada Allah dan Rasul. Khalid al-Walid pernah menyerang, ya, pada zaman dia kubu-kubu Yahudi di Palestin. Tak menang. Banyak kali dia serang tak menang. Cek rupanya salah satunya ialah meninggalkan sunnah Nabi, bersuki. Ya, maka diarahkan tentera dia jangan tinggalkan bersugi walaupun benda itu sunnah. Yang sunat bukan wajib, tapi dia adalah satu tanda kecintaan. Selepas diarahkan barulah dapat kemenangan. Semua para sahabat tertanya-tanya sesama mereka, ya, kepada siapakah yang akan diterimanya ataupun diserahkan bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang paginya datang mereka kepada Rasulullah, masing-masing mengharapkan supaya kepadanya lah diberi bendera. Dan bila diberi bendera, dia jadi ketua. Bila jadi ketua, dia akan mendapat risiko besar. Panahnya, lembingnya, dia dulu duduk kat depan. Sebab panglima perang dia duduk zaman dulu dia kena duduk kat depan. Tak. Mula-mula perang tu dia kena keluarkan 3 orang pahlawan. Beradu tenaga dulu, main pedang dulu. Kira real lah. Mana terbunuh mati lah. Jadi maknanya mereka ni berani nak bendera tu dipegang oleh setiap mereka. Kalau kita zaman tu minta bukan aku, minta lah bukan aku. Kalau kita lah gambarnya dah, ya, dah saya nak tinggal banglo, saya nak tinggal Velfire tu. Kalau mati aku siapalah dah. Kita duk sayang. Inilah masalah bila ada kecintaan kepada dunia, cinta pada harta, dia panggil golongan yang Nabi sebut sebagai wahna. Apa dia? Satu nama yang Nabi kata di akhir zaman umat Islam ni diserang oleh penyakit. Penyakit ni menyebabkan apa? Kecintaan kepada mati, takut pada mati dan cintakan dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, ni bila ada dua penyakit ni, umat Islam akan menjadi kalah dan menjadi lemah. Kecintaan pada dunia dan ketakutan kepada mati. Umat Nabi pada zaman tu diasuh cintakan syahid dan banyakkan berkorban harta dan jiwa raga.
Menyebabkan mereka tidak ada perasaan kerinduan pada harta. Hidup mereka adalah untuk perjuangan Islam. Batu hari ini kenapa kita disogokkan dengan kerja, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan duit. Nak suruh umat Islam jangan fikir bab jihad. Jangan fikir bab nak mempertahankan agama. Kamu dah ada kesenangan dah ada jawatan dah ada pekerjaan dah. Duduk diam-diam. Yang penting keluarga kamu happy. Yang penting setiap bulan kamu dapat duit. Setiap bulan kamu boleh makan KFC. Lebih kurang macam itulah. Jadi batu kita ni kena ada niat dalam hati kita. Niat nak mati syahid. Niat nak berperang. Barang siapa yang tiada niat dalam hati dia untuk mati syahid, dia mati dalam keadaan maitatul jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah. Maknanya mati tak ada iman. Wa yazubillah. Sebab tu dalam hati kita ni kena siap siaga. Kena jadi pemberani. Kena jadi orang yang bila dengar je gendam perang, bila-bila masa untuk Islam. Demi Islam. Demi Islam. Bukan demi parti, bukan demi orang, bukan demi warna, bukan demi bendera. Demi Islam. Gitu. Diberita tiba-tiba baginda, tiba-tiba kata baginda, di mana Ali ibn Abi Talib diberitahu kepada Rasulullah bahawa Ali mengidap sakit mata. Ali hadir kepada Rasulullah setelah dipanggil. Ali tak ada pagi itu. Sebab apa? Ali ni kuarantinkan diri dia. Kuarantin dah masa tu. Sebab orang sakit mata ni biasanya dia boleh berjangkit. Orang mata merah, tak pasal-pasal lama-lama kita pula mata merah. Dia mudah nak berjangkit. Jadi Sayyidina Ali ni mengkuarantinkan diri dia. Dia tak nak duduk dalam khalayak ramai, takut menyebarnya penyakit mata tadi. Maka dia datang atas arahan Nabi. Baru dia datang. Nabi panggil, dia pun datang. Maka Ali sembuh seperti biasa setelah diludah dan didoakan oleh Rasulullah. Lalu diberikan bendera kepadanya. Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi baca ruqyah, Nabi ludah dalam mata Nabi, dalam mata Sayyidina Ali, menantu dia. Sehat serta-merta. Sehat serta-merta. Ini adalah karamah, mukjizat Nabi, kemuliaan Nabi, keberkahan Nabi. Jadi kita kalau jumpa kawan-kawan anak beranak hak mata merah, jangan duk meludah lah. Takut merebak lebih banyak lagi bakteria dalam mata anak kita. Tak pasal-pasal merahnya tak hilang-hilang. Dia kata, kenapa kamu ludah? Rasulullah dulu ludah. Rasulullah lain. Air liur dia sentiasa berzikir. Air liur kita duk cerita apa tiap-tiap hari, tuan-tuan? Asyik duk cerita benda lain. Zikir kurang, selawat kurang, istighfar kurang. Nak meludah juga. Tak, meludah juga, bertambahlah penyakitnya. Dia lain tak? Jadi sebab tu kita kalau nak tahniah anak-anak kita, kita kena jumpa orang-orang alim. Tok Kiai, tuan guru. Dia tahniah ni, dia ambil air liur dia lah. Masuk dalam mulut anak kita. Berkat daripada yang tuan guru ni biasa baca Quran, zikir sentiasa, qiyam sentiasa, bercakap baik sentiasa, nasihat yang biasa, Al-Quran, hadis di mulut. Itulah keberkatan. Yang kita ni duk ngomong apa tiap-tiap hari? Duk cerita apa tiap-tiap hari? Air liur kita tu jadi racun. Sebab tu air liur ni dia boleh jadi penawar bila kita telan tu dengan kalimah-kalimah Allah. Dengan zikirnya, dengan selawatnya, dengan Qurannya, maka dia menjadi penawar dalam badan kita. Tapi kalau kita mengumpat orang, mencela orang, mengata orang, mengungkit-ungkit perkara-perkara buruk, maka air liur tu jadi racun. Kita telan, akhir sekali jadi penyakit. Tu yang badan kita tu sakit lain macam je. Tak? Kerja kat pejabat bukannya angkat berat mana pun, tapi balik satu badan lemah. Tak, sakit sendi lah, sakit orat lah, sakit belikat lah, sakit pinggang lah. Tak, tu yang pakat cari dinding belaka. Tak apa, sehat kamu. Jadi maknanya
Nabi ludah. Ya, Nabi ludah. Jadi sebab tu tuan-tuan, ruqyah ni kena sentiasa dijaga di bibir. Dia barulah dia akan diserasi dan dia jadi mujarab. Ayat-ayat ruqyah yang kita tahu tu amalkan sentiasa. 3 kul bacakan sentiasa. Ayatul kursi sentiasa baca. Bila kita baca untuk ruqyah, dia akan jadi mujarab. Ya, apabila kita batuk, ambil lemon, perah, dah ambil madu sikit, bacalah. Wa iza maridtu fa wa yashfin. Ya, baca minum dengan yakin Allah menghilangkannya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Baca ayat tu. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa bi qudratihi ya min syarri ma ajidu wa uhadzir. Sakit kat mana? Tekan kat situ. Kalau sakit kepala, tekan kat kepala. Sakit perut, tekan kat perut. Baca ayat tu. Jadi amalkan selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdadi wa shifaiha wa nuri absari dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid din. Bukan. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari la ilaha illa anta. Tu baca doa kalau sakit mata, sakit telinga. Ya. Jadi yakin dengan sebab wa iza maritu, apabila aku sakit, yang menyembuhkannya ialah Allah. Ya, Allah yang menyembuhkannya. Amalkan. Antara yang biasa Ustaz Kazim duk ajar tu iaitu tahlil la ilaha illallahul azimul alim. La ilaha illallah wa rabbul arsyil ya wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah wa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Lepas baca tu berniatlah nak apa, sakit apa, nak hajat apa. Tapi dia kena baca setiap lepas sembahyang. Amalkan selepas sembahyang. Lepas tu kalau ada hal-hal yang perlu kita mohon, baca. InsyaAllah mustajab. InsyaAllah mujarab. Tapi kita simpan. Tengok cantik ayat ni. Simpan dalam handphone. Cantik ayat ni. Simpan dalam handphone. Amalnya tidak. Bila time nak guna, tak mana aku simpan. Banyak sangat benda nak nyimpan ni. Tak tak? Dalam store handphone kita tu dah hang dah. Asyik menyimpan je. Cari tak jumpa. Macam tuan-tuan punya barang dah. Ya. Bila kemas-kemas rumah, bini kata, abang ni nak simpan lagi, nak buang ni. Simpan. Simpan dalam store. Pas satu-satu lepas masa. Bila nak cari nanti 2-3 tahun lepas, entah mana letak. Dalam store tu macam rumah hantu. Tu yang beratu rumah kita. Batu rumah kita ni jangan ada store yang rumah yang jarang kita masuk. Dia akan jadi tempat hantu. Tu yang malam-malam bunyi orang main guli lah, bunyi pintu terkuak lah, pintu bunyi anak menangis lah. Jangan. Jadi jangan jadikan rumah kita tu ada yang jarang kita buka. Dia akan jadi tempat-tempat dia lah. Begitu. Ya. Rumah kita tu pun kalau jarang kita tinggal, seminggu sekali balik. Adalah tu. Lain macam. Masuk tu rasa macam teram Roma. Malam tidur tu asyik mimpi macam-macam. Ya, asyik mimpi macam-macam. Tu ada tak kena. Tak. Jadi tadi Rasulullah ludah pada mata. Ludah pada mata. Jadi air liur kita ni mujarab. Masa Hudaibiyah dulu Nabi ludah tak? Ludah dalam perigi. Ludah dalam perigi. Tuan-tuan jumpa perigi jangan ludah, nanti orang tak ambil air tu. Air ludah kita. Ni pandang dia kata. Ya. Jadi Nabi ni dia ada mukjizat dia. Tapi boleh baca dan kita boleh amalkan. Ya, Nabi masa perang Khandaq, masa tu Jubair ajak Nabi makan. Dia kata, ya Rasulullah jangan ajak ramai, 2-3 orang boleh lah. Apa Nabi panggil semua? Tak kecil perut kawan tu. Tak. Tapi Nabi sebelum buka tu dia baca ayat. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Jadi sesungguhnya ini rezeki daripada kami
yang tidak akan putus-putus. Rezeki tu datang. Kuah tu sentiasa banyak, tak pernah kering. Sampaikan tuan rumah tu boleh makan menambah-nambah. Hak lain askar-askar hak datang makan sama Rasulullah tu semua kenyang. Walaupun dia kata untuk 3 orang je, tapi boleh makan dalam beratus orang. Tapi kena yakin lah dan diamalkan ayat tu. Ya, diamalkan ayat tu. Nabi Musa AS lepas dia pergi tolong anak Nabi Syuaib tu, pergi minum tu, dia pun duduk kat tepi pokok. Tapi syarat dia kena kerja dulu. Kita nak dapat rezeki murah, kena rajin bekerja. Apa saja kerjalah. Ya, buat Grab ke, buat internet, bisnes internet ke, buat sign income ke apa ke. Lepas dah settle semua tu, ataupun kita tolong orang tu, tolong orang ni, bantu orang tu, bantu orang ni, mohon dengan Allah Ta'ala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa baca ayat tu. Maka selepas tu Allah berikan nikmat-nikmat yang banyak. Tak pasal-pasal lepas tu dipanggil oleh Nabi Syuaib 2 orang anak ni pergi ke rumah dia. Bagi jamu makan, dapat rezeki makan, dapat minum. Lepas tu diberikan pekerjaan, dapat rezeki pekerjaan. Tak lama kemudian dapat pula diberinya isterinya oleh Nabi Syuaib, salah seorang daripada anak dia. Nampak tuan-tuan? Makan dapat, minum dapat, tempat tinggal dapat, pekerjaan dapat, bini pun dapat. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak bini, bacalah ayat tu. InsyaAllah dapat. Tapi tak amal payah. Nak cerita pun tak. Baik, jadi kemudian lalu diberikan benderanya kepadanya setelah sehat. Lepas Nabi Ludah tu sehat serta-merta. Pernah kan suatu ketika ada sahabat tercabut biji mata, terbonjol keluar. Nabi panggil dia, Nabi masukkan balik, Nabi baca, serta-merta sehat. Dia kata tak pernah, ya, rasa macam tidak pernah mengalami sakit mata. Tu dia hebat. Tu dak kata mukjizat Nabi ada daripada semua nabi-nabi lain, ada mukjizat, tapi terkumpul semua mukjizat ada pada Nabi. Kalau Sayyidina Nabi Isa AS boleh mengubati orang, ya, mengubati sapak dan sebagainya, Rasulullah boleh mengubati mata yang dah tercabut ni, masukkan balik. Ya, kalaulah Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, Nabi boleh menghidupkan tunggul kayu yang dah mati dan reput. Kalau Nabi Musa AS boleh membelah lautan merah, Nabi boleh membelah bulan lebih besar daripada lautan tu. Tu kata hebatnya. Ya, kalaulah Nabi Sulaiman boleh terbang dengan kelajuan angin yang kelajuannya kalau mengambil masa sebulan, dia adalah sepetang ataupun sepagi. Tetapi Nabi menaiki burak dalam masa begitu pantas lagi daripada awan tu. Burak ni kan daripada kilat. Kelajuan kilat lebih laju daripada kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya satu saat dia boleh bergerak dalam 300,000 km per saat. Maknanya kalau jarak antara bulan dengan bumi ni adalah 350,000 per saat, maka kita boleh bergerak dengan cahaya dalam masa sesaat, beberapa detik saja. Tak sampai 2 saat. Sup, naik. Tapi burak lagi laju. Dia lebih laju, sebagaimana lebih laju daripada Nabi Sulaiman. Tu kata kekuatan Nabi semua ada pada Nabi. Itu dia panggil Khatamul Anbiya, Sayyidul Anbiya, penghulu, sebab dia memiliki kekuatan mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan seluruhnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita bertawassul dengan keberkatan Rasulullah. Wa natawassalu ilaika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita baca gitu, ya. Itu namanya tawassul. Kita mengambil dia panggil wasilah. Ya, wasilah ni makna perantaraan melalui ibadah, melalui keberkatan daripada ibadah dan amal. Maka kata Ali, apakah saya harus memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita, yakni masuk Islam? Jawab Rasulullah, luluskan masuk mengikut budi bicaramu hingga sampai ke halaman mereka. Kemudian serulah mereka kepada Islam dan beritahu kepada mereka apa yang wajib mereka laksanakan mengenai hak Allah. Luluskan, masuk dalam benteng mereka.
Caranya terpulang kepada kebijaksanaan. Nabi tak cerita. Masa dalam Khaybar, Nabi perintahkan pada Zulaifah, ya, masuk ke kubur sana, jangan buat apa-apa. Kemudian kembali menghabarkan berita. Zulaifah ni dia dah faham dah. Maknanya dia akan berjaya balik. Sebab Nabi kata nanti balik boleh cerita. Maknanya dia akan berjaya. Nabi dah cerita, dah bagi tahu. Dia dah faham secara apa yang Nabi sebut. Tetapi masa dia sampai di kubur Abu Lahab tu, memang dia nak panah Abu Lahab betul-betul depan mata dia. Ya, tetapi dia ingat perintah Rasulullah. Pergi hanya intip saja. Dapatkan apa-apa rahsia. Kemudian balik. Dia tak buat apa-apa. Sebab Rasulullah ajar. Tapi yang ni Sayyidina Ali kata pada Nabi, pada Sayyidina Ali, kamu masuk mengikut cara kamu. Yang kamu rasa sesuai dengan apa yang boleh masa tu. Jadi Sayyidina Ali masuk mengikut kepandaian dan kehebatan dia lah. Dia masuk. Lepas tu ada orang kata Sayyidina Ali ni dia boleh angkat pintu kubur tu dengan sebelah tangan dia. Pintu kubur tu dengan sebelah tangan dia yang hanya boleh diangkat oleh puluhan orang. 10 orang lebih kurang. Dia boleh angkat dengan sebelah tangan dia. Jadikan perisai. Gagah sungguh Sayyidina Ali ni. Gagah sungguh. Sebab tu dia menjadi kecintaan Rasulullah. Menantu Rasulullah. Demi Allah, kalau seorang saja pun dapat petunjuk melalui engkau, lebih baik kepada engkau daripada kekayaan sedunia. Ni tuan-tuan, hikmah berdakwah. Dalam satu hadis dia sebut, kalau kita dapat berdakwah dan mengislamkan seseorang, lebih baik daripada mendapat unta merah. Unta merah ni susah nak dapat di padang pasir. Ya, biasanya orang kaya-kaya yang dapat. Sebab dia beli dengan harga yang mahal. Maka kalau kamu dapat mengislamkan seseorang, memberi hidayah pada seseorang, seorang pun tak apa dah, lebih baik daripada dunia dan seluruhnya. Nabi kata pada Sayyidina Umar, masuk dengan ada niat dakwah. Niat dakwah. Bukan nak menumpahkan darah, bukan nak perang, tapi niat dakwah. Jadi tuan-tuan, kita ni nak jadi kuat, ada roh. Ada roh. Dalam setiap gerak-geri kita, inti kepada roh tu, yang ni lah. Ya. Macam tuan-tuan duk buat program-program di Masjid Surau. Ada masanya pengajian berkitab. Ada masanya ceramah umum. Ada masanya berforum. Ada masanya secara Google Meet. Ada masanya bacaan Yasin ke apa ke, tadarus ke. Itu semua program-program yang telah diaturkan oleh jawatankuasa masjid. Tetapi orang boleh lihat, ya, setiap penganjuran tu ada kekuatan, ada roh, ada semangat ke tak ada. Orang tengok, perempuan ni buat ni nak dapat nama je. Perempuan ni buat ni kerana nak dapat sumbangan duit je. Buat tahlil perdana. Memanglah kalau buat tahlil perdana dapatlah sumbangan banyak sikit. Macam-macam orang kata. Tapi kalau kita ikhlas, sebab tu kita kena betulkan niat. Okey, pengajian di dalam pengajian kita ambil lah pengajian kitab akidah. Kitab akidah. Kitab akidah tu penting. Sebab menyedarkan manusia dan karya ni tentang akidah. Kitab akidah tu penting. Tetapi tariqatu ilal kitab ahammu minhu. Tetapi metodologi, cara penyampaian kepada kitab lebih penting daripada kitab. Sebab kalau kitab saja, orang yang tukang mengajar entah mana, tak tahu apa isi ke apa ke, tak memahami, dia akan jadi orang semakin pening dan semakin sesat pun ada. Jadi metodologi dan cara penyampaian lebih penting daripada kitab. Kemudian guru yang mengajar itu lebih penting daripada metodologi. Sebab guru yang berpengalaman, guru yang mempunyai ilmu yang banyak, ya, akan mendapat keberkatan dan juga pemahaman yang mudah daripadanya. Dan guru tu sendiri, roh lebih penting daripada guru tu. Roh tu apa dia? Roh itu datang daripada semangat amal ma'ruf nahi mungkar. Untuk menegakkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kalaulah setiap ustaz-ustaz dia ada niat, dia mengajar apa saja subjek, madah apa saja, dengan niat aku sampaikan ini untuk tersebarnya ma'ruf dan untuk terhalangnya maksiat
dan kemungkaran. Maka di sanalah kekuatan ilmu. Ya, ke sanalah kekuatan ilmu. Wali Songo dia masuk ke Palembang, dia masuk ke Indonesia, dia masuk ke Majapahit. Dialah kerajaan Islam pertama terbina selepas tu daripada keturunan Sunan Wali Songo ni. Ya, salah satunya daripadanya ada kerabat dia raja lah, daripada keturunan raja daripada kerajaan Iskandar Shah. Ya, sebab tu daripada kerajaan Majapahit ni dia bagi mohor yang asal daripada Iskandar Zulkarnain, dia bagi kepada kerajaan Melaka. Kemudian kerajaan Melaka titipkan kepada kerajaan Kedah. Sebab tu mohor itu diambil balik pada zaman Abdul Rahman, ya, Tengku Abdul Rahman jadikan sebagai mohor pada agung. Jadi maknanya kerajaan tu datang daripada kerajaan Iskandar Zulkarnain. Jadi nak sebutnya kekuatan mereka atas dasar menegakkan ma'ruf, amal ma'ruf, dan ma'ruf yang paling tertinggi ialah mengajak manusia kepada tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan nahi mungkar yang paling dahsyat ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu setiap kita ni kena ada nilai dakwah, mengajak manusia kepada ma'ruf, mencegah daripada fahsyat dan mungkar dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah Ali, lalu diserangnya kubu itu hingga tertawan. Kemenangan berada di tangan Ali. Kubu itu ditawan bersama segala harta yang ada di dalamnya menjadi rampasan. Dipanggil sebagai ghanimah. Azan.
Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi Saidina Ali ni berjaya menawan kota, kemudian mendapat harta yang lama, yang akhirnya menjadi harta rampasan yang kita namakan ghanimah. Jadi ghanimah ni maknanya harta rampasan yang bergerak, yang boleh berpindah-pindah. Yang biasanya yang didapati daripada medan perang lah yang mereka bawa, sama ada emas ke, pedang ke, apa ke, perisai ke, ataupun binatang-binatang ternakan yang dijadikan makanan pada mereka, dan barang-barang tertentu lah, gendang ke apa ke semua tu, yang boleh dialihkan dan dipindahkan. Jadi yang ni akan dibahagi-bahagikan 4/5 daripadanya kepada askar. 4/5. Jadi ada juga rampasan perang namanya harta fight. Fight ini didapati daripada orang kafir dengan cara yang aman, tak sempat nak berperang. Macam yang berlaku dalam perang Badar, perang Badar As-Sughra. Jadi perang ni Abu Sufyan kan dicabar Rasulullah setelah dia menang dalam perang Uhud. Jadi dia cabar saja cabarlah, sebab dia menang kan, belagak sikit. Akhir sekali bila sampai berita kepada dia cabar, dia pergilah. Dia pergi. Rupanya Rasulullah menyahut cabaran dia. Rasulullah menggerakkan tentera untuk menggempur tentera Abu Sufyan. Tapi bila mereka tahu tentera Islam datang, mereka takut, mereka lari, dan mereka tinggalkan harta-harta mereka. Jadi tak ada perang. Harta yang dapat tanpa perang. Fanqalibu bi ni'matin. Fanqalibu bi ni'matin. Mereka kembali dengan rahmat Allah dan kelebihan yang Allah kurniakan pada mereka. Ada juga harta yang dinamakan jizyah, ataupun kharaj. Ini adalah cukai lah. Bila ditawannya orang kafir dah jadi sebahagian daripada penduduk setempat yang telah diberikan amanat, tapi mereka kena bayar cukai, jizyah. Dibayarnya jizyah. Jadi untuk mereka duduk di negara umat Islam dan diberi keamanan, mereka kena bayar jizyah. Dan jizyah ni bila turun Nabi Isa AS nanti akan dihapuskan. Jadi Nabi Isa datang bukan membawa perlembagaan baru dalam agama, sebab benda tu sudah diberitahu oleh Nabi. Maknanya telah direstui. Adapun 2 buah kubu lagi, iaitu Al-Watih dan As-Sulalim, terus dikepung oleh pihak muslimin hingga akhirnya orang-orang yang ada di dalamnya sudah yakin bahawa mereka akan mati kebuluran. Mereka pun merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta damai dan supaya mereka jangan dibunuh, serta berjanji akan meninggalkan harta benda mereka pada Rasulullah. Itu dia panggil harta fight. Dia tak dalam perang. Inilah. Tadi dah kena perang dah. Maka dipersetujui oleh Rasulullah. Rasulullah setuju. Orang nak minta berdamai. Itu gambaran bahawa Islam ni dia suka kepada perdamaian. Tak suka pada peperangan. Jadi kita boleh tolaklah argument yang dibuat oleh orientalis mengatakan Islam tu menang di atas hujung pedang. Maknanya di atas rasa kekerasan. Sedangkan Islam mendahulukan perdamaian. Tak? Kemudian mereka merayu pula supaya mereka jangan diusir daripada Khaybar. Sebab Khaybar ni tanah yang subur. Madinah ni pun tanah yang subur. Tak? Dan dia tempat tanaman tamar yang hebat. Sebab tanahnya yang subur, yang tempat tadahan airnya, lebih-lebih lagi tamar ajwa. Ajwa. Tamar Rasulullah. Sebab tu masa Nabi dalam kandungan Aminah, Abdullah selalu datang ke Madinah
untuk mendapatkan tamar-tamar yang bermutu tinggi untuk diberi makan kepada anaknya dalam kandungan. Jadi masa perjalanan dia ke Madinah, ya, dan berdagang, masa itulah ya dia kena hujan, demam, kemudian meninggal. Asalnya nak pergi ambil buah tamar. Jadi masa dalam kelahiran, dalam kandungan tu, antara perkara yang baik dimakan oleh seorang ibu ialah tamar. Sebab tamar ni mengandungi serat, mengandungi manisan yang dipanggil sebagai tenaga, energi, untuk kekuatan tenaga ketika dalam keadaan kandungan. Wahnan ala wahnin. Orang yang mengandung ni duduk dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan. Dia lemah, tentara. Kemudian kena bawa pula perut. Hak kita ada bawa perut ni, orang lelaki, hak boroi tu, jalan pun lain macam dah. Dah. Rasa macam mana? Ya. Jadi sayangnya Yahudi ni, dia tak nak tinggal Khaybar. Sebab tempat dia bertucuk tanam, mengeluarkan hasil yang bermutu tinggi. Yahudi ni daripada dulu lagi dia pakar dalam bab pertanian. Sebab tu dia di Israel macam-macam pertanian-pertanian yang dia telah usahakan. Dia rajin. Sampai kan dia ekspor. Ya, antaranya dia ekspor telur ke Mesir. Dia ekspor buah-buahan ke serata dunia. Rajin Israel ni. Israel ni dia lebih kurang macam China. Sebab tu China, Singapura ni dia panggil Israel kecil. Israel, mini Israel. Sebab tu semua teknologi Singapura belajar dengan Israel. Tentera dia belajar dengan Israel, ekonomi dia, strategi dia, ya, perisikan dia, semua daripada Israel. Dia lebih kurang. Batu sekarang mereka gunakan negara China menjadi platform setelah mereka gagal di Eropah. Ya, mereka alihkan segala perdagangan mereka di China sekarang. Itu berhati-hati dengan China. Batu dia sekarang dia nak tawan pulau lautan China Selatan. Dia nak tawan pulau, ya, yang menjadi rebutan antara Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, Sabah Malaysia ada. Filipin, Vietnam dan sebagainya. Dia jadi kuat dah sebab ada Israel kat belakang dia. Gitu. Kemudian mereka merayu pula untuk jangan diusir daripada Khaybar. Tanah Khaybar biar kekal di tangan mereka untuk mereka usahakan ladang tanamannya. Kerana mereka lebih mahir dengan tanah-tanah mereka itu. Dengan janji separuh hasilnya akan diberikan kepada pihak Muslim. Permintaan itu juga dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, dengan syarat bila tiba masa yang diperlukan kami akan mengusir kamu. Syarat dia tu tuan-tuan, kita ni nak kata apa? Nak berjanji dengan bermuafakat dengan orang kafir. Janji-janji itu kena ada salah satunya memberi kemenangan pada Islam, memberi keuntungan pada Islam. Ni janji dengan orang kafir, ya, kena salurkan air sampailah satu tahap selagi mana ada bintang dan bulan. Dah. Tu yang Singapura buat janjian dengan Malaysia. Ya, Malaysia kena hantar air kat dia selagi ada bintang dan bulan. Bulan dan bintang. Maknanya sampai kiamat. Dengan harga setong. Berapa sen tu tak? Berapa sen? 3 sen ke berapa sen? 3 sen lebih kurang gitu. Tak berubah-ubah. Dia jual balik kat kita dengan harga yang mahal. Tak cerdik tu. Ya, perjanjian yang macam tu menguntungkan dia. Jadi Nabi sebut dengan syarat tiba masa yang diperlukan kami akan usir kamu. Dia bukan bersifat permanent. Dia bukan bersifat selama-lamanya. Kalau kita kat bukan freehold, ya, dia ada pajakan. Gitu. Kata Ibn Ishaq, manakala keadaan menjadi tenang, suasana dah tenang dah, keadaan dah tidak ada kucak-kacir peperangan, Zainab bin Al-Harith, isteri Salam ibnu Mashkam, membawa seekor kambing yang sudah dipanggang. Jadi kambing ni tuan-tuan kesukaan Nabi. Nabi suka makan daging kambing panggang. Tapi panggang ni tuan-tuan dia dari segi perubatan, dari segi kesihatan dia kurang baiklah. Jadi sebab tu kalau kita nak panggang, jangan secara mubasyarah, secara direct.
Sebab yang hitam-hitam tu dia panggil kerak-kerak dia tak. Tu dia ada karbon. Karbon tu lah yang bawa pada kanser. Sebab tu orang yang rajin suka makan sate, ya, acak benar kena kanser. Jadi sebab yang hitam-hitam tu dia mengandungi karbon. Karbon tu racun. Sebab tu kita lepas makan sate kita makan bawang dan juga timun. Sebab dia cover balik karbon tu. Tapi jangan acak makan. Dah. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan ada makan kambing panggang, ajak-ajak lah, calling-calling. Jangan makan seorang. Tu je nak cerita. Dah. Ni makan seorang tu yang penyakit. Kalau makan ramai-ramai dia tahan lah, sebab dia tak makan banyak. Gitu ya. Jadi kepada Rasulullah sebelum diberinya kambing panggang itu dia bertanya, anggota kambing bahagian manakah yang digemari oleh Rasulullah? Diberitahu kepadanya bahagian sikunya. Maknanya bahagian paha lah lebih kurang. Orang Arab dia potong kaki kat bawah tu dia buang. Sebab tu budak-budak kita kat Mesir dia pergi kutik kaki tu. Dia buat masak kawarek. Special kawarek. Kawarek ni kalau makan dia power untuk orang lelaki. Bila orang budak-budak pelajar kita ni suka beli pakai kaki-kaki, sekarang orang Arab jual mahal dah sekarang. Dia ambil dia jual. Dulu dia buang rata-rata. Kain-kain korban tu merata dia buang tepi jalan. Dengan tulang-tulang dia buang. Tapi sejak pelajar-pelajar Malaysia ni pergi minta, lepas tu pergi bayar sikit lah. Sekarang ni dia jual pula ke budak-budak Malaysia. Mahal-mahal pula tu. Tu dia. Jadi Nabi kata dia suka bahagian siku, ataupun kita kata paha lah. Paha kambing. Maka dibubuhnya racun yang banyak di bahagian itu. Kemudian dibawanya kepada Rasulullah. Setelah diletakkan di hadapan Rasulullah, baginda pun mengambil dan mengunyahnya. Dia tidak ditelannya. Tu maknanya sunnah Nabi. Makan tu biar banyak mengunyah. Ada mengatakan sebanyak 40 kali kunyahan. Supaya apa? Bila dia masuk dalam perut ni, dia sudah dihadamkan di mulut. Bila masuk dalam perut tidak bekerja dengan kuat lah. Di waktu Nabi tak sempat mengunyah. Nabi mengunyah je tapi tak sempat telan. Bashar bin Al-Barra ibn Ma'rur yang bersama Rasulullah di waktu itu mengambil dan mengunyahnya seperti Rasulullah. Beliau terus menelannya. Tetapi Rasulullah meluahkannya. Lalu kata Rasulullah, tulang ini memberitahu saya bahawa dia diracun. Itu orang kata pemeliharaan Allah. Wallahu hafizun. Allah ni maha pemelihara. Allah pelihara Nabi daripada terkena racun. Sehingga kan tulang tu bercakap dan bagi tahu. Kemudian Zainab bin Al-Harith pun dipanggil. Dia mengaku perbuatannya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apa yang mendorong kamu untuk melakukan ini? Jawabnya, jika engkau seorang malaikah tidak akan terkesan dengannya. Dan jika engkau seorang nabi tentu diberitahu Bashar meninggal dunia kerana memakan racun itu. Wallahu ta'ala bisawab. Nanti kita syarah balik bahagian ni dalam pertemuan akan datang. Jadi bulan depan dah puasa, kita jumpa bulan Syawal pula lah, kalau panjang umur ya dan diizinkan oleh Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.